Terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu mengambil tindakan segera untuk memastikan kemudahan di Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Limbang disiapkan sepenuhnya. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini kerana terdapat beberapa bangunan sekolah itu masih belum dapat digunakan meskipun telah beroperasi sejak Jun tahun lepas. Di kawasan yang lama. Dato' Amar Awang Tengah berkata pihaknya akan berhubung dengan KPM bagi menyelesaikan masalah itu memandangkan projek berkenaan dikendalikan sepenuhnya oleh kementerian tersebut. Inilah harapan semua. Sekolah baru di tapak yang baru ini, tapaknya begitu cantik. Kita mahu bangunan yang lebih sempurna. Tapi yang kita lihat sekarang ini, tak semua bangunan itu dapat digunakan. Cuma sebahagian. Itu pun dalam keadaan banyak yang defect. Dan dewan pun tak siap. Dapur pun tak siap. Longkang-longkang pun ada yang tak siap. Bahan-bahan binaan pun scattered all over. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas meninjau sekolah berkenaan. SK Tanjung yang menempatkan 160 murid mula dibina pada Mac 2017 dan sepatutnya siap September tahun sama di lokasi baharu memandangkan sekolah lama yang terletak berdekatan tebingan sungai sudah tidak selamat untuk diduduki akibat hakisan tanah di sekitarnya. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu sejumlah 25.9 juta ringgit diperuntukkan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA untuk menaik taraf 13 buah sekolah rendah yang daif di kawasan Batu Danau. NRDA akan melantik kontraktor untuk kerja-kerja pembaikan dan naik taraf itu dijangka mengambil masa 18 bulan untuk disiapkan. Bekalan minyak masak bersubsidi di Sarawak adalah mencukupi dan tiada stok yang disembunyikan. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sarawak, Dato' Stanley Tan menyangkal isu berulang ini disebabkan kegagalan pengilang membekalkan minyak masak mencukupi di negeri ini. Siasatan pihaknya mendapati setiap kali isu ini timbul adalah disebabkan pengguna membeli lebih daripada 3 paket minyak subsidi bagi kegunaan komersil. Saya rasa ini kebiasaannya dimainkan oleh sesetengah individu sajalah. Kalau ikutkan keperluan sangat mencukupi. Kalau kita tengok minyak masak polybag ni memang disubsidi oleh kerajaan berdasarkan jumlah penduduk di Sarawak. Oleh itu, beliau meminta kerjasama semua pihak termasuk pengusaha premis makanan untuk berwaspada dalam mengenakan bayaran kepada pembeli. Dato' Stanley mendedahkan perkara ini ketika ditemui RTM di Kuching. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Sarawak A. Morgan Arumugam mendedahkan pihaknya turut melakukan pemantauan di setiap kilang minyak masak. Tinjauan berkala ini katanya bagi memastikan setiap bekalan minyak masak bersubsidi mencukupi lebih-lebih lagi bagi keperluan penduduk luar bandar. Sebanyak 35,430 permohonan permit rentas zon direkodkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan pada 13 Januari hingga semalam. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail mendedahkan daripada jumlah itu 34,754 permohonan diluluskan manakala 638 ditolak. Dato' Aidi menjelaskan permohonan yang diluluskan adalah atas alasan munasabah iaitu melibatkan kebajikan, perubatan dan bertugas. Dalam tempoh sama, Sekatan Jalan Raya SJR sepanjang PKPB telah mengeluarkan 23 saman kenderaan. Sementara itu, sepanjang PKP Pemulihan dan PKP Bersyarat tahun ini, polis telah melakukan sebanyak 42,531 pemantauan dengan 314 kompaun telah dikenakan ekoran gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Beliau turut menambah pada keseluruhan tahap pematuhan masyarakat adalah baik dan hanya segelintir yang dilihat mengambil ringan terhadap SOP terutama melibatkan penjarakan fizikal.
Dato' Aidi memberitahu perkara tersebut semasa dihubungi pemberita RTM di Kuching. Sebanyak 48 buah rumah panjang di daerah Sibu kini dikenakan sekatan perjalanan bagi mengekang penularan COVID-19. Ketua Polis Daerah Sibu, Asisten Komisioner Polis Stanley Jonathan Ringgit memaklumkan anggota polis dan tentera telah ditempatkan di setiap rumah panjang terlibat untuk mengawasi pergerakan keluar masuk di kawasan berkenaan. Maksudnya lockdown ni mereka tidak dibenarkan keluar daripada rumah dan pihak polis akan berada di jalan besar masuk ke dalam rumah mereka dan akan meletakkan tali rentang untuk mereka tidak keluar masuk ke rumah tersebut. Jelas ACP Stanley, jumlah rumah panjang terlibat berubah setiap hari bergantung kepada kes yang berlaku mengikut lokasi di Sibu. Beliau turut menyeru penduduk yang dikenakan sekatan jalan raya memberikan kerjasama sepenuhnya dengan mematuhi arahan sekatan perjalanan yang dikuat kuasa di rumah panjang. Ini berikutan dakwaan penduduk di rumah panjang yang meloloskan diri melalui jalan hutan dan ladang untuk keluar ke jalan utama. Beliau bercakap pada sidang media bersama Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, Charles Xiao di Pejabat Residen Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu menetapkan syarikat swasta yang tersenarai dalam perkhidmatan perlu hendaklah memohon permit polis untuk pekerja yang perlu hadir ke tempat kerja berkuat kuasa hari ini. Menurut Residen bahagian Sibu, Charles Xiao, permit ini melibatkan pergerakan pergi dan balik semasa bekerja. Charles Xiao berkata setiap syarikat hendaklah mengemukakan satu permohonan dan ia adalah terhad kepada perjalanan melibatkan bahagian Sibu sahaja. We need to reduce this traffic further. So instead of the letters from the employees, now we actually require the employer to come up with apply for police permit . Beliau memberitahu dalam sidang media di Sibu turut berkata permohonan boleh dibuat di balai polis dengan membawa dokumen seperti lesen perniagaan, senarai nama pekerja lengkap dengan nombor kad pengenalan dan juga masa beroperasi. Sekian dulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Noelia. Silakan. Baik, Firdaus.